So hari ini kita nak membincangkan Zura ulang balik tentang pelembap muka untuk kulit mereka yang ada masalah jerawat. Bukan seketul dua tau, ini masalah yang acne prone skin, yang ada masalah breakout yang sangat teruk. Seperti dia ni, dia ni saya lah kan. So tak perlu nak kira bulu kening sama ke tak sama, saya lah ni orangnya. So sewaktu Zura berpengalaman mengalami masalah breakout yang sangat teruk, yang masalah jerawat yang orang kata tak ada tempat yang tak ada tumbuh jerawat kecuali area bawah mata. Macam tu lah. Nampak? Tak ada tempat yang kita nak cari yang tak ada jerawat. Semua tempat ada jerawat. So adakah sewaktu mereka yang berkulit masalah yang macam ni, sewaktu yang tengah jerawat teruk macam ni, perlu ke pakai pelembap muka? So seperti yang kita bincangkan sebelum-sebelum ini, pelembap muka jenis apa, untuk kulit jenis apa. Kita dah bincang tentang untuk normal skin dan untuk dry skin. Semalam kita dah bincang tentang untuk kulit berminyak dan juga untuk kulit yang sensitif. So untuk mereka yang berkulit jerawat ini, biasanya dalam range skincare untuk mereka, khas untuk acne punya skin, biasanya dia tak ada pelembap muka yang seperti untuk jenis kulit-kulit yang selain daripada itu. Okey, kerana apa? Okey, betul, kelembapan dan oil itu berbeza. So macam orang yang kulit berjerawat ni, dia sedang mempunyai banyak oil di muka, di kulit muka dia, di layers kulit muka dia banyak minyak. So sebab tu dia boleh produce ke arah sebum dan menghasilkan jerawat. Salah satu punca juga adalah daripada pemakaian produk yang salah. So dekat sini, jika saya ada dapat tahu mereka masih anda di luar sana, kalau boleh jangan terlibat dengan produk yang kita panggil sebagai timbang kilo. So biasanya kita beli kacang, biasa beli bawang, biasa beli barang-barang dapur je kan timbang kilo. Ingat tak ada ke timbang kilo dalam produk skincare? Ada. So untuk mereka di luar sana, stop guna produk timbang kilo. Jangan guna produk timbang kilo. Apa lagi nak cakap? Nehi. Say nehi tu timbang kilo. Okay? Ataupun jika anda perasan ada anak buah ke, anak ke, saudara mara atau orang yang berdekatan dengan anda menggunakan produk timbang kilo, so berilah nasihat kepada mereka supaya stop menggunakan timbang kilo. Memang betul kadang-kadang orang yang tengah masalah jerawat macam ni, dia guna timbang kilo tetapi cepat nampak hasil. Memang betul. Tetapi bila dia stop guna semalam ataupun sehari, besoknya nanti jerawat tu akan beranak dulu satu. So lusa nanti dia akan beranak jadi dua. So third day nanti dia akan beranak pinak secara berjemaah dengan gembiranya di kulit wajah anda. Percayalah walaupun kadang-kadang tak semua orang sama mendapat hasil yang sebegitu, tetapi ada juga yang dapat masalah lain, seperti kulit mereka semakin nipis. Okey, kita boleh nampak orang yang kulit nipis ni, kita boleh nampak merah-merah, especially bawah mata. Kita boleh nampak merah yang sensitif dengan merah yang nipis lain. Kita boleh nampak bila merah yang nipis tu nanti, jika tidak dirawat dan tidak dibendung, macam tu, tidak dibendung, dia akan boleh menyebabkan kanser kulit. Okey, ini adalah real. Kanser kulit ni sebenarnya adalah real. So untuk mengelakkan daripada tu, first thing first, jangan guna produk yang salah, yang sembarangan, especially timbang kilo. So that's why first dulu Zura dah share, apabila kita dah kenal kulit wajah kita, kita kena tahu ingredients and kita kena tahu apa benda yang kita tepek dekat muka kita ni, apa benda yang kita apply dekat kulit muka kita ni untuk seharian, apa benda yang kita coret-coret dekat muka kita ni sehari-harian. Okay, so itu yang penting. Alright, so kalau buat laser untuk buang parut berapa harga? Allah, saya tidak ada membuat rawatan untuk membuang parut apa semua. Anda boleh bertanya dengan Mediclinic ataupun Medispa. Okay, saya tidak ada ni. Sebab saya tak pernah buat laser untuk buang parut, tetapi saya pernah buat treatment yang dipanggil PRP, Platelet Rich Plasma, which is itu dia ambil kita punya darah dekat sini kan, dia ambil darah and then dalam tabung tu dia akan masukkan dalam satu mesin, teknologi punya mesin, dia akan separatekan kita punya darah and collagen. Sebab yang dia ambil daripada darah kita tu ada collagen. So yang darah tu dia buang, that collagen tu dia ambil untuk masukkan dalam kita punya kulit muka. So saya pernah buat treatment tu
And dia sangat-sangatlah sakit, dia mahal of course, tapi disebabkan waktu tu selepas daripada muka saya yang dah habis jerawat ni kan, saya ada buat benda tu lah untuk so called dia kata untuk stop daripada jerawat tu tumbuh and untuk hilangkan parut juga. Tetapi benda-benda macam tu memerlukan treatment, memerlukan kos yang sangat tinggi, dan ianya memerlukan kesabaran dan ketahan sakitan yang sangat tinggi. Okay, macam saya tak berapa tahan sakit sangat kalau dia cucuk tang sana cucuk tang sini tu. And saya itu semua adalah pendapat anda masing-masing untuk anda buat ataupun tidak. Tetapi bagi saya, jika anda buat, benda tu pun still kena ada maintenance, and you have to have a skincare juga walau macam mana sekalipun, sebab anda tidak akan boleh buat treatment tu hari-hari. So skincare adalah yang anda guna hari-hari. So seeloknya, nasihat saya sebagai orang yang pernah ada masalah seperti ini, saya bukan doktor kulit, saya bukan beautician, saya bukan dermatologi, saya bukan orang-orang yang dalam bidang yang tu, tetapi saya ada pengalaman yang masalah yang sangat teruk dan saya telah melaluinya, and Alhamdulillah saya telah belajar daripada situ. Saya belajar pelbagai jenis ilmu yang berkaitan dengan skincare, the ingredients, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, so daripada situ baru saya tahu yang saya telah menggunakan produk yang salah, yang saya tak ada tengok ingredients, tak ada ingredients pun dekat produk tu. So itu adalah sangat-sangat salah. So itulah akibatnya daripada pemakaian produk yang salah. So back to kita punya topik, pelembap muka untuk mereka yang berjerawat. Biasanya dalam range skincare untuk jerawat, dia akan digantikan dengan krim jerawat. Kalau anda perasan, sama ada dia panggil krim jerawat ataupun ada yang tambah serum untuk muka yang berjerawat, and ada yang panggil spot solution. Okay, macam dalam Atomy yang saya tengok and saya buat research dalam Atomy, dia ada menggunakan spot solution, which is spot solution tu sangat-sangat bagus untuk kulit, untuk jerawat yang aktif, yang sedang aktif, yang mana ada nanah di dalam dia. So spot solution tu ingredients dia sangat-sangat bagus. Dia ada potentilla extract, dia ada AC solution which is acne solution, and also dia balancekan dengan calming water complex. So dia dapat memberi balance kepada kulit anda apabila satu bahan ataupun bahan yang untuk memusnahkan ataupun mematikan kuman, so supaya dia tidak tarik habis you punya kelembapan ataupun collagen yang ada semula jadi dalam kulit wajah kita. Alright, so gunakanlah skincare yang memang khas untuk jerawat, acne, instead of kita buat laser ataupun bukan maksud saya nak kata tak boleh, dia boleh, tetapi itu semua macam saya cakap tadi terpulang kepada anda. Jika anda ada bajet, jika anda boleh maintain, jika anda boleh tahan sakit, it's up to you, boleh buat. Tetapi macam mana sekalipun, macam saya cakap tadi, back to basic, kita kena ada skincare yang betul untuk kegunaan seharian kita. Okay, so cari ingredients ataupun krim yang macam Zura cakap tadi, biasanya dia digantikan dengan krim jerawat yang ada ingredients seperti yang Zura sebut tadi, potentilla extract, dia ada AC solution and also calming water complex. Juga kalau boleh cari yang ada salicylic acid tu bagus untuk mereka yang nak heal daripada jerawat. So salicylic acid tu bagus untuk mematikan jerawat. Okay, biasanya salicylic acid ni sangat lagi satu Zura pernah sebut dulu, benzoyl peroxide. Itu adalah bahan-bahan yang biasa digunakan dalam krim ataupun spot solution untuk merawat jerawat. Okay, so seandainya jika muka anda memang penuh breakout macam Zura ni, boleh gunakan that spot solution ataupun krim jerawat tu satu muka. Tetapi jika anda ada satu seketul dua saja, pastikan sapu hanya dekat tempat jerawat yang aktif sahaja. Alright, so biasanya macam Zura cakap tadi, pelembap muka untuk mereka yang berjerawat dalam range skincare untuk acne, biasanya dia digantikan dengan krim jerawat. Okey, jika anda ingin menggunakan pelembap juga, mungkin anda bekerja dalam aircon ataupun suasana yang sejuk, duduk di negara yang sejuk, mungkin kelembapan water anda cepat kurang. So anda boleh menggunakan moisturizer yang jenis air. Okey, sangat direkomendkan air. Okey, daripada jenis yang krim ataupun jenis-jenis yang lain. Okey, gunakanlah mist. Macam yang Zura pernah jumpa, nampak ni dah habis dah sebab sangat bagus. Okey, mist
yang memang of course ingredients dia yang natural, yang ada calming water complex juga. Apabila anda duduk dekat tempat aircon, anda boleh just spray. Alright, so pastikan mist yang bukan cream mist. Macam ni satu lagi cream mist. This cream mist tak sesuai untuk mereka yang berjerawat, tetapi untuk yang rose ni dia memang guna extract rose, and this one guna leaf, camellia leaf macam tu. So sangat-sangat bagus. Okay, so untuk mereka yang ada masalah tengah breakout, okay, yang lagi sekarang kalau nak keluar kena pakai mask, so boleh kurangkan penggunaan moisturizer. Kalau boleh gunakan krim untuk jerawat is lagi better. Alright, so biasanya macam Zura dulu memang tak guna moisturizer, memang Zura guna jenis yang mist macam ni. And okay, daripada awal dulu orang tanya aloe vera tu macam mana. Okay, ni Zura tunjuk. This one is sangat bagus untuk mereka yang kalau duduk rumah nak gantikan dengan pelembab. Aloe vera gel. Okay, kalau boleh, kalau cari yang 100% yang menggunakan aloe vera, lagi bagus. Okay, jika anda ada pokok lidah buaya dekat depan rumah, biasa kan orang tanam dekat depan rumah kan. So jika ada pokok lidah buaya kat depan rumah, thank you King for the rose. Ada pokok lidah buaya kat depan rumah tu, nak guna boleh, tetapi ni berdasarkan pengalaman juga Zura pernah guna. Okay, biasanya kita tak akan boleh nak betul-betul separate kan antara lidah buaya tu punya ekstrak, aloe vera punya ekstrak dengan getah. Sebab dia ada getah tau dekat aloe vera tu. So nanti kita takut bila tercampur, kita terguna, nanti dia akan jadi ada getah pula dekat ni. So takut dia memudaratkan kulit wajah kita. So better kita cari yang dah siap macam ni, and dia dah ada gel. So dia dah jadi dalam bentuk gel. Sangat-sangat best kalau masuk dalam peti ais. And then kita lepas cuci muka, okay, kalau ada toner, you pakai toner. Lepas tu dah keringkan, dan gunalah aloe vera gel ni, letak dekat muka. This one kalau you nak bawa tidur pun boleh. Ini adalah salah satu cara antara yang terbaik lah untuk kita heal muka kita daripada jerawat. Selain daripada sunburn pun bagus untuk guna ni. Okay, so lagi direkomend untuk anda menggunakan krim jerawat. Thank you Iwan for the mask. Zura kena pakai mask ke sekarang? Okay, lagi bagus jika anda menggunakan krim jerawat untuk anda letakkan di kulit wajah anda sewaktu malam, supaya dia boleh treat you punya muka daripada masalah jerawat. So dia matikan kuman. Alright, bagi mereka yang ada masalah jerawat seketul dua, macam Zura cakap tadi, letak hanya di tempat jerawat saja. Tapi bagi mereka yang ada breakout satu muka, macam muka si Zura ni dulu, boleh letak that krim jerawat untuk satu muka. So biasanya pelembab muka yang untuk mereka yang jerawat, dia akan digantikan dengan krim jerawat, ataupun biasanya orang letak macam serum untuk jerawat kan. Tu boleh guna satu muka. Alright, ataupun anda yang boleh untuk mengekalkan kelembapan, boleh guna mist. Okay, tadi Zura nampak ada orang bertanya tentang mist jerawat tepi atas bibir sakit. Jerawat tepi atas bibir. Oh, biasanya orang dulu kata tepi atas bibir ni orang orang bercinta Kak Ina. Tengah bercinta ke tu? Okay, so Kak Ina, apa yang Zura boleh suggest, boleh ambil ais batu. Okay, mereka yang ada masalah jerawat. Okay, ini antara tua ataupun tips-tips. Anda boleh ambil ketulan ais batu. Okay, anda lalukan di tempat jerawat tu. Okey, jangan tekan, tetapi lalukan je. So kalau rasa macam dah sejuk-sejuk kebas-kebas sikit, boleh berhenti kejap. Boleh juga untuk apply satu muka, tak ada masalah ais batu tu, so letak dekat situ. And then lepas kering, boleh letakkan peel off mask. Sama ada nak letak satu muka ataupun nak letak dekat jerawat tu saja. Letak sampai dia betul-betul kering kan, lepas tu baru tarik. And then boleh letak AC Spot Solution, ataupun boleh gunakan aloe vera gel. Okay, benda-benda macam tu untuk bagi dia kecut and mati. Alright, rose mist tu sesuai tak untuk kulit sensitif? Sangat sesuai. Rose mist sesuai untuk kulit sensitif, tak ada masalah, sebab dia ada elemen soothing, SOOTHING. Dia ada elemen soothing. So tak ada masalah untuk mereka yang kulit sensitif menggunakan this rose mist. Okay, alright. So ada soalan lagi tak nak tanya? Boleh. Bercinta ya Kak Ina Ali? Bercinta sudah lama berkasih. Okay, so kita dah sentuh tentang
pelembap muka untuk mereka yang ada masalah jerawat seperti beliau ini. Saya lah, bukan beliau, saya lah. Okay. So Zura recommend untuk mereka yang ada masalah breakout, yang sedang breakout, boleh menggunakan krim jerawat yang ada di dalam range skincare yang memang khas untuk jerawat. Seperti macam Zura tak ada contoh untuk yang AC solution, AC spot solution sebab Zura dah tak gunakan. Tetapi jika macam kadang-kadang naik jerawat, macam seketul itu, yes, Zura menggunakan peel off mask. Okay, Zura letak di situ, lepas cuci muka apa semua letak di situ sampai dia kering, tarik, and then letaklah macam Zura tak ada ubat jerawat, letak serum, and then boleh gunakan this aloe vera gel. Okay, satu lagi bagi mereka yang tengah ada masalah jerawat, biasanya dia kena jaga inside and out. Okay, selain daripada makan vitamin C, this vitamin C memang Zura amalkan hari-hari daripada dulu sampai sekarang pun. Anda juga boleh mengamalkan, ni nampak ni ini sangat bagus. Okay, tomato cherry. Okay, tomato cherry ni sangat bagus. Even kalau ada orang biasa macam tak suka sangat nak makan tomato, so boleh gantikan dengan tomato cherry ni. Kadang-kadang dia manis, so tomato biasa tu macam orang tak suka makan sangat kan, sebab dia kadang-kadang tak ada rasa apa semua. So amalkan makan tomato cherry ni, sangat bagus daripada dalaman. So bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan Zura, makan tomato cherry sangat bagus. Okay, so satu lagi yang paling bagus sebagai pelembap untuk semua jenis kulit sekalipun adalah ni. Ni dia. Air masak. Kerana apa? Ini paling penting sebagai pelembap. Tak kunyah dulu. Pelembap dalaman kita. Okay, apa pun jenis kulit anda, especially untuk yang kering and yang ada masalah jerawat, air masak memang sangat membantu. Sebab tu orang cakap, besarnya botol air kau Zura. Yes, memang kena besar sebab dia peringatan. Hari ni dah minum banyak mana? Nampak? Hari ni Zura baru minum banyak ni. Okay, so kena habiskan ni. Sepatutnya kena habis satu botol, lagi bagus. Lebih lagi bagus. Okay, so jangan lupa banyak minum air masak and amalkan. Macam Zura dah share tadi, vitamin C untuk daripada dalaman. Boleh makan tomato cherry sebagai harian. Okay, so jangan lupa untuk macam mana sekalipun, jika anda ada masalah breakout, jangan lupa untuk meletakkan krim acne, okay, yang digantikan sebagai pelembap muka di dalam range skincare anda. Alright, so sebelum end, macam biasa Zura akan ingatkan tentang sunscreen. So bagi mereka, thank you Kak Baya for the rose. So bagi mereka yang ada masalah kulit tengah jerawat teruk macam ni pun, tetap kena guna sunblock. So ini adalah salah satu punca juga Zura masa dulu tak pakai sunblock. Sunblock tu katanya konon-konon dah ada di dalam day cream, so called day cream. Masa tu Zura pakai day cream, dia kata dah ada dalam tu, so sunblock. So Zura tak pakailah sunblock time tu. Itu adalah salah satu kesan lah yang dapat muka macam ni. So gunakan sunblock. Untuk mereka yang ada masalah jerawat ni, boleh guna sunblock yang macam ni. Pastikan kalau boleh guna yang natural, yang tak ada, macam Zura dah cakap, yang tak ada 4 ingredients chemical sunscreen, nanti dia akan lebih memudaratkan. Okay, yang kalau boleh yang hygiene, yang jangan campur dengan orang-orang awak punya sahaja. And also kalau boleh jangan guna sunblock yang ada tambahan essence ataupun yang ada base makeup. Jangan, just sunblock saja, sebab anda tengah kulit yang tengah ada breakout, so tak sesuai untuk menggunakan benda-benda tambahan macam tu. Alright, so macam mana sekalipun sunblock is a must. Okay, so sebelum tu Zura nak ingatkan, jangan lupa be good to your skin, kerana nanti because nanti your skin akan be good to you back. Alright, so cream mist sesuai tak untuk kulit berminyak? Okay, mist boleh kulit berminyak pakai, tapi cream mist tak sesuai. Walaupun dia mist, tapi dia ada base cream tau dalam tu. Sebab tu dia tak sesuai untuk mereka yang kulit berminyak. Apa-apa yang jenis cream, walaupun dia mist, okay, tak sesuai untuk mereka yang kulit berminyak. Kita takut nanti dia akan lebih produce sebum yang akan menyebabkan ke arah jerawat. So kalau boleh gunakan sama ada rose mist ataupun 3 second beauty water, kerana dua-dua ni ada elemen untuk soothing. Okay, so macam biasa Zura tak jual produk-produk ni. Zura menggunakan dan Zura share dengan anda semua kebaikan produk dia yang ada dalam tu, yang boleh merawat anda punya masalah dan boleh maintain anda punya kulit wajah tu kekal sihat. Kita nak kulit wajah kita sihat, so lepas tu barulah kulit wajah kita akan automatically cantik inside and out, insya-Allah. Okay, so
Hai Kak Yanti, thank you very very much. Cantik comel sebab dengan Atomy Skincare. So itu pun sama, Zura tak jual Atomy Skincare. Zura hanya share dengan anda semua apa yang Zura gunakan sepanjang perjalanan untuk mendapatkan kulit wajah yang sihat. Alhamdulillah. So bila kita dah BFF dengan kulit wajah kita, insya-Allah kita boleh tahu apa masalah kulit wajah kita. Bila kita nak tumbuh jerawat tu, kita macam boleh tahu kan. Biasanya orang nak kulit jerawat ni dia tahu masa period, masa nak period, ataupun masa muka dia tengah minyak, masa dia tengah stres. So dia tahu hormon kita change sangat related dengan kulit muka kita. Okay, so jangan stres, jangan makan banyak benda-benda yang manis and berminyak sewaktu anda dah nak period ataupun anda nak tahu dah macam nak nampak jerawat. Bila nak nampak jerawat tu, cepat-cepat letak AC solution ataupun letak peel off mask. Bila letak AC solution tu kalau dah ada jerawat, yang aktif baru letak AC solution. Alright? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Hari ini Zura tak ada bagi soalan sebab macam Zura cakap semalam, kita nak very go details tentang jerawat ni sebab dia masalah yang perlu kita sentuh and perlu kita fokus supaya tidak tersalah pilih dan supaya anda tidak membazir wang untuk membeli skincare yang tidak sepatutnya anda gunakan. Alright? Alright. Dah macam apa tah. Itulah. Jangan lupa untuk menggunakan dan amalkan tips-tips yang Zura kongsi tadi. Air masak, tomato cherry, aloe vera gel, krim untuk acne tu sangat-sangat bagus. So gunakan supaya anda boleh mendapatkan kulit wajah yang sihat. Barulah anda pergi ke the next step. Macam Zura dah cakap, bila kita kenal kulit wajah kita and then kita pergi kepada masalah kulit wajah kita dah settle, barulah kita pergi ke arah concern. Apa concern kita kat kulit wajah kita? Aku nak kulit wajah yang flawless, yang pores dia nampak kurang. So kita baru pergi ke arah tu. Kita settlekan one by one. Jangan terpengaruh dengan iklan kat luar sana. Tengok iklan, orang tu beli. Tak semestinya produk tu sesuai dengan kulit wajah kita. Kenal dulu kulit wajah kita, baru kita cari skincare yang sesuai dengan kulit wajah kita. So sebelum kita akhiri, macam biasa Zura akan hadiahkan anda dengan lagu Hindustan hari ini. Sebab tadi terdengar lagu tu, so saja nak nyanyi. So semoga anda terhibur. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम. Jumpa lagi esok pukul 8.30 malam. Jangan lupa share kebaikan dan ilmu jika ada kepada orang di luar sana yang memerlukan. Jangan lupa setiap hari 8.30 malam, insya-Allah Zura akan share tentang semua yang berkaitan dengan skincare untuk kita menuju ke arah kulit wajah yang sihat, insya-Allah. So be good to your skin. Jangan lupa gunakan sunscreen. Insya-Allah jumpa lagi esok 8.30 malam. Bye. Assalamualaikum.